Baik, salam sejahtera murid-murid dan selamat kembali kepada video ulang kaji kita pada hari ini. Hari ini kita bersambung dengan topik ke-15 iaitu pembentukan iaitu berkaitan dengan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okey, jadi di sini kita akan bincang tentang beberapa perkara berkaitan dengan jawatan kuasa hubungan antara kaum yang juga kita panggil sebagai CLC. Jadi ada dua cara singkatan untuk nama ini, iaitu satunya yang kita nampak di sini iaitu CLC. Satu lagi nama panjangnya ialah jawatan kuasa hubungan antara kaum dan juga dipanggil sebagai JHAK. Nama singkatan Melayunya JHAK ataupun CLC. CLC ni bahasa Inggeris lah. Community Liaison Committee. Okay, jadi jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun CLC ni ada 5 perkara yang cikgu senaraikan dalam flashcard di muka surat 155, iaitu siapakah anggotanya, siapakah ahli lah, siapakah yang termasuk dalam jawatan kuasa ini, sebagai AJK dia, dan kemudiannya apakah objektif ataupun matlamat. Objektif ni matlamat, apakah tujuan, mengapakah dibentuknya CLC. Samalah maksud yang sama cikgu tulis di atas ini ya, supaya murid-murid nampak. Objektif ini apakah perkataan lain, matlamat pun boleh, ataupun tujuan pun boleh, ataupun kalau seorang tanya mengapakah ditubuhkan CLC, maksudnya sama dengan yang objektif ini nanti yang kita akan lihat dalam kad. Okey. Anggota pula mungkin dia tanya siapakah ahli, siapa. Okey. Jadi yang ini ialah anggota. Isu pula. Okey. Isu ini maksud dia apakah topik-topik, apakah perkara yang nak dibangkitkan dalam CLC, nak dibincangkan dalam CLC. Dan apakah kejayaan, kejayaan ni mungkin tanya peranan. Apakah peranan CLC ini? Okay, apa yang dapat dicapai oleh mereka dan apakah kesan dia. Okay, kesan dan kejayaan lebih kurang lah. Jadi, dengan itu kita pergi kepada kad kita di muka surat 156. Jadi anggotanya dalam CLC ni seperti mana yang kita dah pernah tengok sebelum ini dalam topik-topik di bab 5 dan bab 6. Bab 5 kita, bab 4 kita dah pernah, bab 5 kita pernah bincang dah, di mana pada akhir PTM antara kesan penubuhan PTM ialah wujudnya kerjasama antara kaum yang adalah satu hasil daripada tertubuhnya CLC pada masa itu. Okay. Jadi CLC-nya ini siapakah anggota CLC? Anggotanya ialah EEC Turaisingam sebagai pengerusi. Ada juga, dan tentunya sebab kita tahu yang ini adalah satu pertubuhan untuk hubungan antara kaum. Jadi semestinya dia melibatkan juga kaum selain daripada kaum Melayu. Jadi ada EEC Turaisingam sebagai pengerusi. Tak silap cikgu, dia adalah datang dari Ceylon. Okay, jadi kemudiannya Dato' Onn Jaafar sebagai ahli dan juga Sisitan. Mari kita lihatlah terus kepada buku teks siapakah anggota dia. Lebih tepat. Okay, di sini ada. Wakil orang Ceylon, EEC Turaisingam, dan penasihat dia Malcolm McDonald. Dato' Onn Jaafar sebagai wakil Melayu. Dato' Abdul Wahab Abdul Aziz, Dato' Panglima Bukit Gantang. Muhammad Saleh Hakim, Dr. Mustafa Osman, Zainal Abidin Haji Abbas, Tan Cheng Lock, wakil Cina, orang Cina. Li Tianqing, Sisitan Yong Shuk Lin, dan ahli lain termasuklah wakil orang Eropah Roland Bradel, wakil orang India Al-Ardorai Sami Iyer, dan wakil orang Serani Dr. J.S. Gunting. Okay. Serani ini orang yang dia ada campuran antara orang
Portugis dengan orang tempatan, salah satunya lah. Ada beberapa jenis tak silap cikgu. Jadi di sini cikgu tambah sedikit tadi yang orang Serani sebenarnya ialah campuran Portugis betul tapi dengan orang Melaka lah, keturunan Melaka. Baik. Jadi itu adalah beberapa pemimpin lah yang telah terpilih untuk menjadi anggota daripada jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okay, sekarang kita kembali kepada flashcard tadi. Okay, baik. Jadi di sini cikgu pilih 3 orang yang cikgu rasa namanya paling senang untuk diingati lah. Isidore Risingham sebab dia adalah pengerusi, beliau adalah pengerusi. Datuk Onn Jaafar, ini memang tokoh yang sering kita bincangkan kemudian dalam usaha nak capai kemerdekaan. Okay, dan juga kita lihat dalam sebelum ini pun ada pernah muncul namanya semasa akhir Perang Dunia Kedua. Okay, dan juga dalam penubuhan UMNO. Okay. Jadi yang ini sebab itulah cikgu pilih nama Datuk Onn di sini dan kemudiannya Sisi Tan. Sebab nama ini memang sebab namanya senang lah. Sebenarnya ada tokoh lain lah yang lebih sering kita nama dia sering disebut, contohnya Tan Cheng Lock lah. Okay, jadi seterusnya objektif. Okay, objektif maksudnya maklumat sebab faktor tujuan maklumat. Okay, jadi tujuan ataupun objektif ditubuhkan CLC yang pertama ialah untuk mengkaji hubungan kaum secara mendalam sebab pada masa itu kita nak merdeka dan salah satu syarat yang ditetapkan oleh British untuk capai kemerdekaan ialah perpaduan kaum. Jadi kalau kita nak capai perpaduan kaum, kita mesti kaji dulu apakah masalah, apakah keadaan hubungan antara kaum di negara kita, apakah masalah yang ada dalam kalangan dalam hubungan antara kaum di negara ini. Barulah boleh selesaikan masalah. Seterusnya, membetulkan. Nampak? Kita dah kaji. Bila dah kaji, kita dah tahu masalah. Okey. Sebenarnya di sini ada satu lagi yang boleh tambah, iaitu nanti kita tambah pada akhirnya. Sudah kaji, first step, kaji dulu. Okey. Kita fikir macam eksperimen. Ada masalah, kita kaji dulu, buat eksperimen dulu. Kaji. Lepas kaji, kita betulkan apa yang salah. Betulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial supaya belakang ni sebenarnya ada huraiannya supaya pembahagian adil. Ada wujudnya pembahagian yang adil antara kaum lah. Okay. Tak kira lah dari aspek politik ke ekonomi ataupun sosial, kita nak bagi semuanya adil. Antara pembahagian tu adil antara satu sama lain. Itu supaya wujud keadaan harmoni antara rakyat. Kita nampak ni ada step 1, step 2, step 3 yang senang ingat. Kaji, betulkan, wujudkan kesan dia. Bila dah betul, wujudkan keadaan harmoni antara rakyat apabila kita dah menyelesaikan isu pertikaian kaum. Ini tambahan dia. Maklumat dia juga. Okay. Mengapa boleh wujudkan harmoni? Kerana harmoni hal ini kerana dalam proses dia, mereka dalam proses membetulkan tu kita boleh tambah satu lagi. Bila betul, kita sudah selesai. Kita dah settle. Betul, job settle. Selesaikan isu masalah dia yang ada dalam pertikaian ni, masalah ataupun perselisihan, apa isu-isu yang ada masalah lah antara kaum. Okay, habis. Bahagian objektif. Seterusnya isu. Tadi kita sebut menyelesaikan isu. Apakah isu-isu ni tu? Apakah benda-benda yang ada masalah antara kaum? Jadi antaranya yang pertama ialah politik. Okay, dari segi politik ada isu kerana negara nak usaha ke arah berkerajaan sendiri. Dari segi pendidikan ada isu kerana pendidikan tidak seragam. Dari segi kedudukan istimewa orang Melayu ada isu kerana tidak diiktiraf. Dan kewarganegaraan bukan Melayu pula juga menjadi isu. Okay, dan satu lagi tambahan yang cikgu tak tulis di sini ialah keadaan ekonomi juga menjadi isu kerana orang Melayu tertinggal dalam ekonomi lah. Okay. Jadi kemudian kita lihat peranan. Peranan ni ataupun peranan ni tadi cikgu dah tulis di atas. Peranan dia maksudnya apakah langkah yang diambil, mungkin langkah pun boleh lah. Apakah langkah
yang diambil oleh ataupun soalan tanya bagaimanakah CLC menyelesaikan isu hubungan kaum. Jadi yang pertama mereka cadangkan. Itu saja cara sebenarnya. Mengapa tadi kita dah sebut dia mengkaji kan. Jadi bila CLC ni dia kaji sesuatu, kesan dia ialah bila dia nampak masalah dah, dia bagi cadangan macam mana nak tambah baik benda itu ataupun ubah benda itu. Jadi caranya dicadangkan kepada kerajaan British kena buat pilihan raya untuk rakyat kita berperingkat. Yang kedua, masalah pendidikan tidak seragam, mencadangkan satu sistem pendidikan seragam. Dan yang ketiga, bersetuju kedudukan istimewa orang bukan Melayu. Dan yang akhir sekali, bersetuju kewarganegaraan bukan Melayu. Dan ekonomi pula, ada satu tambahan di sini, iaitu mencadangkan penubuhan agensi RIDA. RIDA ini membantulah dalam ekonomi orang Melayu, sebab orang Melayu seperti mana yang cikgu sebut tadi, ketinggalan dalam ekonomi pada masa itu. Dan untuk seimbang dari segi ekonomi, kita cadangkan membetulkan keadaan ekonomi, kita cadangkan ada satu agensi yang bantu orang Melayu dari segi ekonomi, iaitu RIDA. Dan akhirnya kejayaan dia ialah berjaya mengadakan pilihan raya, menubuhkan jawatan kuasa pendidikan dan memang mengakui ataupun mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu, dan syarat kewarganegaraan berjaya dilonggarkan untuk terima lebih ramai orang bukan Melayu sebagai warga negara. Okay. Dan akhir sekali, agensi RIDA juga ditubuhkan untuk membantu orang Melayu dari segi ekonomi. Okay. Dengan itu, tamatlah perbincangan tentang topik. Pada hari ini, kita sambung kepada latihan. Namakan dua anggota jawatan kuasa hubungan antara kaum. Siapakah anggota dia? Okay, mari kita tuliskan. Dua anggota JHAK ialah EEC Turai Singham dan Dato' On Jaafar. Selain itu, CC. Dan cikgu galakkan tulis lebih daripada dua, sebab dua markah, tulislah lebih daripada dua supaya contohnya mungkin sisitan ini kalau silap dapat lagi dua markah. Jangan kedekut, tulis. Jangan tak tulis. Okay, seterusnya, jelaskan maklumat pembentukan JHAK. Tadi kita bincang ada 4, jadi tulis baliklah ke 4-4 tu, kamu akan dapat markah. Maklumat pembentukan JHAK ialah yang pertama, kaji. Ingat, ada masalah kita kena kaji dulu. Mengkaji hubungan kaum secara mendalam dan lepas dah kaji sudah tak ada masalah, membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial supaya pembahagian adil. Selain itu, bila dah betul, boleh settle lah masalah. Menyelesaikan masalah isu pertikaian kaum, dan akhir sekali bila dah selesai, dapatlah mewujudkan keadaan harmoni antara rakyat. Selesai 4 markah. Garis-garis. Tak dapat nak tambah 5 pun sebenarnya, sebab hanya ada 4 isi di sini. Okay, seterusnya, yang soalan terakhir. Mengapakah maklumat tubuhan 2B penting kepada negara kita? Baik, untuk soalan ini, cikgu sarankan kita boleh rujuk kepada toolkit Kebat di sini. Okay, toolkit Kebat di sini ada banyak jawapan dan kita lihat pada hari ini apakah kata kunci soalan kita. Mengapakah? Okay, hari ini mengapakah adalah kata kunci soalan tadi. Balik kepada soalan, mengapakah? Penting. Jadi nampak di sini, ada tak? Kita dah nampak dia mengapakah, dia mesti akibat kesan, tapi adakah dia positif atau negatif? Tengok ada tak yang negatif. Perkataan masalah, tidak, peperangan, tragedi, cabaran, penderitaan. Nampaknya tak ada, sangat-sangat tak ada. Jadi mestilah ini akibat positif, barulah kita jawab soalan. Cuba tengok apakah jawapan yang sesuai. Okay, jadi kita tengok
Matlamat pertubuhan di 2B. Jadi pertubuhan di 2B ni JHAK lah. Apakah kepentingan JHAK kepada negara kita? Politik boleh stabil tak kalau JHAK wujud? Mungkin jauh sedikit lah. Ada kaitan, tetapi kalau kita lihat JHAK ni hubungan antara kaum. Jadi bila kita cakap hubungan antara kaum, mungkin dia lebih kepada nak mencapai keamanan lah, sebab dia nak elakkan pergaduhan ke, perselisihan ke, pertikaian. Jadi mungkin lebih sesuai, lebih elok kita mula daripada negara aman. Jadi matlamat pertubuhan di 2D penting kepada negara kita untuk, di sini cikgu ubah soal sikit lah. Murid-murid bolehlah tulis juga untuk menjadikan negara aman, tapi sebenarnya lah untuk kita mantapkan bahasa Melayu kita, ini cara yang lebih elok lah untuk jawab, untuk mewujudkan keamanan negara. Dan kita cuba lihat lagi. Apa lagi? Mengeratkan hubungan antara kaum. Itu mesti ada hubungan semakin erat. Mengeratkan hubungan antara kaum. Selain itu, wujud keadilan sosial tak? Betul kan? Tadi ada wujud keadilan sosial dan bila adil mestinya rakyat hidup sejahtera. Betul tak? Jadi sebenarnya banyaklah isi yang senang pun boleh kita pakai. Kesannya cuba terlupa, nanti cikgu ajar satu lagi teknik baru. Kesannya cikgu nak sebut apa dah tadi? Kesannya imej negara menjadi cemerlang dan lagi mungkin di sini bila keadaan harmoni, wujud keharmonian, apa lagi yang mungkin akan menjadi baik di sini kita lihat. Hak rakyat terjamin pun boleh, dan menarik kedatangan pelabur asing. Boleh, ini boleh jadi juga. Okay, kedatangan pelabur asing. Untuk yang senang lah, cikgu ambil beberapa isi. Jadi jangan murid-murid ingat mesti nak kena canggih sangat jawapan, tak. Jadi yang asas punya pun bolehlah, tapi hanya cikgu galakkan juga kita boleh guna juga jawapan yang lebih dekat dengan isi, dengan maksud, dengan isi soalan dulu, topik dulu, barulah kita yang kesan kemudiannya kita boleh gunakan yang mungkin yang kesan daripada kesan yang lebih dekat dengan maksud soalan dulu, supaya tak jawapan kita tak terlalu terlanjur jauh daripada topik. Jadi di sini cikgu nak ajar satu lagi cara baru untuk kita jawab kebat, namanya shock, iaitu S untuk salin, tadi kita dah salin balik soalan, H untuk hal ini kerana, O untuk oleh itu, C untuk contohnya, K untuk kesan ataupun kesimpulan. Ini satu cara lah untuk kita bina ayat. Juga boleh kita guna untuk ubah suai jawapan kita di sini. Jadi shock kita, S kita dah buat dah salin. Yang ini kita juga boleh tukar sikit supaya nampak kesinambungan dalam jawapan kita. Okay. Wujudkan keamanan hal ini kerana wujud keadilan sosial dan rakyat hidup sejahtera. Nanti oleh itu, sini kita juga boleh tukar. Oleh itu, imej negara menjadi cemerlang dan menarik kedatangan pelabur asing. Contoh dan kesan sekiranya boleh tambahkan lah. Okay, tetapi tak wajib lah di sini. At least kalau kita boleh sampai ke yang ketiga pun agak baik dah. Okay, contoh dan kesan sekiranya mampu. So kita lihat adakah kita mampu. So contohnya juga boleh tulis kejayaan tadi. Kejayaan dah kita hafal tentang JHAK, kita boleh tulis di sini. Contohnya JHAK berjaya
apa? Menubuhkan jawatan kuasa pendidikan untuk membentuk sistem pendidikan seragam. Kesannya hal ini dapat memupuk perpaduan kaum di negara kita. Habis. Ini sangat kaitan lah. Tapi kalau kita mampu tulis sampai ini, sebenarnya sudah 8 markah lah di sini. Lagi cemerlang lah. Okay. Kalau soalan esei memang sesuai sangatlah, kita guna lengkap. Jadi itulah untuk soalan hari ini. Kita perbincangan kita sampai sini sahaja. Okay. Semoga dapat dimanfaatkan lah. Okay. Sekian, terima kasih.